Assalamualaikum dan selamat petang kepada anda semua yang sedang menonton kami. Anda bersama saya Mirahan dan juga Ash alias. Saya. Bersiaran secara langsung dari Studio C Suka TV dalam program Bual Bicara Hawa Inspirasi Wanita Masa Ini Wanita Luar Biasa. Baiklah, kita ucapkan kepada anda selamat hari Jumaat dan seperti biasa kami berdua akan menemani petang anda daripada pukul 5 hingga 6 petang di saluran 116 MyTV. Kalau tak ada MyTV, jangan risau, kita ada aplikasi MyTV mana-mana orang kata 3M lah. 3M. Ya, betul. Jadi anda boleh download sahaja dan boleh menonton kami secara langsung di mana-mana sahaja. Ya, betul tu. Dan pada hari ini topik kita sebenarnya menarik untuk pasangan-pasangan di luar sana yang belum lagi berkahwin. Wow. Biasanya lah kan, kadang-kadang orang yang dah berpasangan ni ada yang akan putus di tengah jalan disebabkan harapan-harapan palsu yang diberikan pasangan mereka. Bukan sahaja daripada orang luar yang suka memberikan harapan palsu, tetapi pasangan kita pun sebenarnya tanpa kita sedari boleh memberikan harapan palsu. Yes, jadi itulah apa dia? Hari inilah kita nak mengupas bersama dengan siapa Mira kita ada pada hari ini. Kita ada Datin Ira Ghani, pakar motivasi yang memang dah selalu pun bersama kita. Dan memandangkan sekarang ni isu Palestin pun sedang berleluasa ya. Ya, betul. Jadi kita ada seorang anak Palestin untuk mengisahkan, untuk bercerita, berkongsi cerita kisah duka lara seorang anak Gaza. Ya, betul tu. Jadi kena stay tune bersama dengan kita, tapi sebelum tu kita ada perkongsian sedikitlah kita ingin berikan kepada anda semua, kepada penonton. Antara kita punya tajuk hari ini adalah tentang harapan palsu. Betul. Dan antara perkara yang paling ditakuti oleh pasangan yang sudah pun berkahwin adalah apabila cinta pasangan mula pudar dan beralih arah. Dan amat penting untuk kita mengetahui cara rumah tangga bahagia agar pernikahan yang terbina kekal bahagia hingga ke akhir hayat. Betul tu. Jadi untuk permulaan segmen ni kami akan kongsikan kunci rumah tangga bahagia dalam segmen Warta Ilmu. Baiklah, kita nak berikan anda tips-tips sikitlah antara kunci-kuncinya. Kunci yang pertama adalah jangan tukar sikap pasangan dan jadi diri sendiri. Kerana kunci rumah tangga bahagia yang pertama adalah tidak mencuba menukar sikap pasangan anda. Kerana masalah perkahwinan yang sering membelenggu apabila anda cuba tentukan apa yang boleh dan tak boleh dilakukan oleh pasangan. Kerana kita sekarang ni berada di dalam dunia yang sangat-sangat maju dengan adanya TikTok dan sebagainya. Mereka lebih cenderung untuk mengikuti apa yang mereka lihat. Kalau pasangan sekarang ni banyak kan video-video pasangan yang menunjukkan surprise dan sebagainya. Jadi mereka pun inginkan benda itu. Dan mereka meminta pasangan mereka untuk menjadi seperti itu. Tapi sebenarnya mereka tak boleh. Jadi tak bolehlah macam tu. Kita tak boleh expect apa yang orang lain buat, kita punya pasangan pun boleh buat. Ya, betul tu. Sebab kita perlu fahamlah sebenarnya apabila kita dah berkahwin, mungkin cara untuk mereka menunjukkan cinta tu berbeza. Ya. Contohnya kalau Ash sejenis orang yang suka memberikan hadiah, tapi saya suka orang yang menulis surat. Itu contoh. Jadi jangan membuatkan pasangan anda tertekan dengan apa yang anda lihat daripada social media. Ya, betul. Okey, nombor 2. Seterusnya, berkomunikasi antara satu sama lain. Okey, jadi komunikasi adalah sangat penting dalam rumah tangga. Jangan rasa asyik nak menang. Sebab bila kita rasa macam nak menang ni, kita akan merendahkan martabat suami sebagai kita seorang isteri. Jadi kita kena respect suami. Kalau kita ada benda yang kita tak puas hati, kita bagi tahu, kita bincang dan sama-sama cuba untuk bertolak ansur dan jadi pasangan yang terbaik, yang memahami. Dan bila kita berkomunikasi, buat secara berhemah, jangan cerik-cerik. Ya, betul. Sebab semua benda kita boleh bercakap dengan cara yang baik. Ikutlah kalau pasangan kita tu suka cakap baik-baik, cakaplah baik-baik. Kalau dia suka bergurau, kita pun bergurau. Yang penting konteks tu ada. Yes. Dan seterusnya adalah buat kunci yang ketiga adalah beri kepercayaan terhadap pasangan. Ini adalah selalu orang lepas pandang pasal benda ni.
kita kena beri percayaan kepada pasangan kita, barulah rumah tangga kita tu sentiasa utuh. Kalau kita ada kepercayaan kepada mereka, kenapa kita berkahwin dengan mereka at the first place? Jadi kena selalu percaya kita punya pasangan. Yes, betul tu. Sebab kadang-kadang apa yang kita baca, apa yang kita lihat berbeza dengan apa yang sebenarnya berlaku. Betul. Dan kadang-kadang kalau kita tengok orang ni suami dia buat macam ni, orang tu suami isteri dia buat macam ni. Tak semestinya ya pasangan anda buat benda yang sama. Jadi untuk tidak ada salah faham, jadi kita kenalah percaya. Ya, betul. Okey, nombor 4, buat pasangan rasa dihargai. Okey, dihargai ni dia berbeza-beza untuk setiap orang, tapi yang paling mudah kalau ada isteri buat something, masakkan something, ucaplah terima kasih. Kalau macam contoh isteri terlambat, suami dah siap dalam kereta ni, isteri make up lagi. Tak habis make up lagi. Bila masuk kereta sebelah suami tu minta maaf. Kita nampak benda ni sangat-sangat kecil ya, tapi sebenarnya dia punya impact tu sangat besar. Betul tu. Ya, betul tu. Jadi yang terakhir adalah jangan simpan perasaan di dalam hati. Ini adalah sangat-sangat pentinglah kita kata, sebabnya bila kita bergaduh, even benda kecil pun ada yang kata tak payahlah cakap dekat dia sebab benda ni kecil. Tapi sebenarnya daripada kecil itulah boleh menjadi besar. Jadi sebaiknya kita bersikap jujur dengan pasangan kita. Kalau ada tak puas hati, baik cakap. Orang kata transparent dengan pasangan kita. Ya, betul tu. Macam you cakap tadi lah Ash, kalau kecil-kecil kita simpan, lama-lama jadi bukit. Ya, betul. Nanti meletup bukit sama tu. macam menabung juga. Tapi kita tak naklah macam tu. Kita nak hubungan yang harmoni sesama keluarga kita dengan suami isteri. Jadi kita kena sentiasa jujur. Yang penting kita boleh cakapkan kepada anda, kena menerima pasangan kita seadanya. Tetapi benda yang salah, benda yang salah janganlah kita terima seadanya. Itu kita kena tegurlah juga. Ya, itu yang pentingnya komunikasi kan. Sebab kalau kita berkomunikasi, insya-Allah kita punya perkahwinan akan bahagia hingga ke akhir hayat. Ya, jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian tentang kunci kebahagiaan rumah tangga yang kita boleh kongsikan kepada anda. Jadi hari ini kita akan berbincangkan topik yang sangat-sangat best. Betul. Kita nak anda stay tune bersama dengan kita. Sebentar lagi kita akan bawakan tetamu itu. Tapi sebelum tu saya nak tanya kepada penonton dan juga kepada Mira sendiri. Okey, apakah itu? Apakah kebaikan pria? Okey, mungkin you boleh kongsikan. I macam ada lupa. Ya. Baiklah, kesihatan pria ni, pria mengandungi insulin tubuhan yang dapat membantu merendahkan paras gula dalam darah dan juga mengandungi banyak nutrisi yang diperlukan di dalam badan seperti fiber, vitamin C, folit dan juga vitamin A. Dan dengan itulah kami ada sediakan sesuatu untuk anda di dalam segmen Info Sehat. Tawaran hebat Suka Shop. Herbs Garden. Nak cuba cara tradisional? Dapatkan peria dari Herbs Garden dengan zat tulen dari ekstrak peria. Hanya serendah RM89 hanya di sukashop.com. Inilah masa yang ditunggu-tunggu sebenarnya oleh kita sebab topik kita pada hari ini sangat menarik. Jadi kepada pasangan-pasangan di luar sana yang mungkin mempunyai pengalaman yang sama, yang pernah diberikan harapan palsu ataupun mungkin awak yang pernah memberi harapan palsu, jadi kami di sini akan mengecam anda bersama tetamu kita Datin Ira Ghani. Selamat datang. Terima kasih kerana sudi menjemput saya lagi. Tajuk kita. Terima kasih sudah datang. Dengan Alhamdulillah. tajuk kita pada hari ini adalah harapan palsu dalam perhubungan. Wow. Ya Allah. Dia macam berat sikit tapi kita excited juga nak kupas pasal benda ni. Betul. Tapi awal-awal segmen ni seperti biasa kita nak tanya juga, nak tanyakan dulu apa itu maksud, apa harapan palsu itu sebenarnya, Datin Ira? Okey, pertama sekali terima kasih kepada Suka TV yang tak pernah jemu-jemu memanggil saya untuk berkongsi bersama dengan penonton Hawa. Baik, topik kita hari ini memang sangat menarik sebab bila kita cakap tentang harapan palsu ni, selalunya adalah sebuah perkataan yang tidak dapat diungkap secara langsung, tetapi sikapnya menunjukkan sesuatu.
Maknanya dia bercakap tetapi dia tidak dapat menjelaskan perkataan tu dengan jelas, tapi sikapnya, perangainya menunjukkan sesuatu. Kemudian bila kita cakap tentang harapan ni adalah bersikap abstrak yang tak nampak. Betul. Benda yang tak nampak, yang tak jelas, jadi kita boleh cakap apa saja pun nak cakap. Palsu tu dah tahu dah lah. Dah memang palsu lah kan. Okey, jadi kita bercerita mengenai harapan palsu ataupun fake hope ni, Datin. Kenapa sebenarnya ada orang yang suka memberi fake hope kepada orang? Okey, bila kita cakap dia tergantung kepada situasi. Sebenarnya mungkin atas tujuan. Dia atas tujuan apabila dia memberi harapan ataupun menjanjikan sesuatu tu atas sebab mungkin kita jangan ambil dalam sudut yang terlalu negatif dulu. Kita ambil dua-dua sudut. Dalam sudut positifnya, mungkin apabila dia memberi harapan itu dengan mengharapkan supaya apa yang dia ingin nyatakan, apa yang ingin dia kongsikan itu mendapat feedback ataupun mendapat respon yang positif daripada pasangan. Kita cakap tentang pasangan. Dan mungkin juga dalam sudut yang negatifnya, apabila kita selalu bercakap sangat yang meninggi-ninggi tetapi tak buat sesuatu juga pun membahayakan kepada perhubungan. Jadi sebab itu mengikut keadaan dan juga situasi. Apabila dia dalam rumah tangga, dalam perhubungan rumah tangga, mungkin kadang-kadang dia selalu memberi harapan ni dengan tujuan bahawa dia nak pasangan tu percaya pada apa yang dia lakukan, pada apa yang dia ingin buat ataupun apa yang dia mengharapkan pada future, ke hadapan. Jadi dia memberi harapan dulu. Dia harapan ni dia tak boleh ada one way, dia mesti ada two way, yang memberi harapan dan yang menerima harapan. Betul lah tu. Kalau dia bagi harapan fake hope tu, kalau kita tak menerima tak jadi juga. Tak jadi juga, dia mesti kena both way. Takkan dia bercakap seorang-seorang tak ada orang yang nak merespon. Dia pastinya datang daripada seorang yang memberi dulu. Kemudian dia melihat pada siapa? Pasangan yang paling dekat adalah mungkin pasangan kita lah. Kalau dalam konteks rumah tangga, kalau suami ataupun isteri, salah satu, dia mesti bercerita dulu. Takkan dia nak bercerita pada orang luar. Lebih baik dia bercerita pada pasangan dia. Jadi dia bercerita. Harapan tadi kan saya dah cakap, benda yang abstrak, yang tak pasti, yang tak nampak pun. Cerita je lah. Cerita tu, cerita ni. Yang menerima ni pula pun, wah, bestnya. Dapat gini. Dia mengharapkan sesuatu. Yang jadi palsu tadi tu apabila tak terjadi. Jadi kalau nak berkata-kata tu kenalah pastikan terjadi. Barulah tak jadi palsu. Ya, betul. Jadi kita nak membantulah mereka yang selalu mendapat harapan palsu ni untuk tidak terjadi lagi dan tak terjadinya sakit hatilah. Macam mana kita nak kenali tanda-tanda harapan palsu tu supaya kita tidak menerima harapan itu? Dia kalau kita cakap bila tentang feeling, tentang harapan ni, benda yang tak nampak ni, kalau benda tu tak jadi memanglah sakit hati. Betul. Kan? Dalam rumah tangga ni, kalau kau ni janji je tapi kita tak melaksanakan, memang sangat sakit hati. Jadi apabila kita nak mengenal pasti, menjawab soalan untuk mengenal pasti, orang yang sentiasa memberi harapan palsu ni macam mana orang dia? Satu, kita boleh melihat dan menilai dia dari segi effort dia. Kesungguhan dia melakukan sesuatu yang dijanjikan. Kena tengok dulu, harapan, janji, semua boleh berjanji. Tetapi kesungguhan dia melakukan sesuatu perkara yang telah dijanjikan tersebut, itu yang harus kita lihat. Yang kedua, kesungguhan dan pengorbanan dia terhadap apa yang dijanjikan. Cakap semua orang boleh cakap, tapi nak buat, siapa yang boleh nak buat? Jadi kalau dia setakat memberi harapan tu boleh dengar je lah. Tapi jadi yang paling penting kita nak tengok apa effort dia. Kemudian apa pengorbanan dia. Kemudian dia orang yang sangat konsisten tak dengan apa yang dia cakap. Adakah hari ini dia memberi janji kepada kita A, esok dah jadi B pula. So di situ kita dah boleh menilai bahawa orang ini adalah orang yang cuba memberi harapan palsu. Itu kita dah dapat dah tanda-tandanya. Selepas ini anda kena tengok apa yang dia cakap tu kena tak dengan dia punya effort. Dia punya orang kata action. Betul. Selari ke tidak? Ya, betul. Kalau dia cakap je tak buat, itu maksudnya tak payahlah harap apa-apa ya, gerak je lah. Gerak terus kan. Untuk menyelamatkan hati kita sendiri juga. Betul. Jadi kalau tadi kita berborak mengenai pasangan yang sudah berkahwin. Tapi macam mana pula pasangan yang on the way nak berkahwin, mungkin dah bertunang. Lepas tu tiba-tiba diberikan harapan lah, okey kita akan kahwin mungkin bulan 6, bulan 7, tiba-tiba tengah jalan tak jadi. Macam mana tu? Sakitnya. Apabila bagi orang yang belum lagi berumah tangga, dah dijanjikan bahawa kita dah bertunang, nak kahwin dan sebagainya, tiba-tiba tak jadi kan. Betul. Kita kena tengok balik, kenapa situasi tersebut berlaku. Mungkin kalau dia tak bersungguh, takkan dia nak bertunang.
Kan? Kalau dia tak bersungguh untuk mendapatkan seseorang, takkanlah dia sanggup bertunang, sanggup melakukan itu, sanggup melakukan ini. Tapi mungkin sebenarnya ada sesuatu yang berlaku di pertengahan jalan. Jadi jangan terus jump to the conclusion, terus nak membunuh ataupun terus saja nak memberi hukuman kepada orang tersebut. Kena harus mempunyai satu diskusi yang baik. Kenapa jadi macam ni? Why? Jangan terus memberi hukuman kepada seseorang. Tak adil. Tak ada. Kita kena berkomunikasi. Tadi kan dah cakap ciri-ciri komunikasi. Ya, betul. Tapi okey, sebenarnya saya banyak lagi nak tanya kepada Datin Ira, tapi kita nak berehat sebentar. Kita akan kembali lagi selepas ini. Baiklah, kembali lagi bersama kami dalam program Bual Bicara Hawa. Jadi kita masih lagi bersama dengan Datin Ira Ghani dan kita hangat membincangkan topik harapan palsu dalam perhubungan. Jadi kita nak teruskan bersama dengan Datin Ira ni. Datin Ira dah gelak dah tu. Ya. Kita nak tanya pendapat Datin sendiri. Sebabnya harapan palsu ni banyak orang kata, perempuan kata lelaki yang banyak bagi harapan palsu. Sebab perempuan ni selalu betul. Wanita selalu betul. Jadi untuk pendapat Datin sendiri, siapa sebenarnya yang selalu memberi harapan palsu? Lelaki ataupun wanita? Oh, soalan dia panas. Lelaki panas. Kalau perempuan dia mesti nak menang, dia mesti kata kita ni lelaki je yang selalu bagi harapan palsu. Sebab itulah wanita selalu betul. Kan, selalu betul, dia je betul kan. Tak, dalam konteks macam ni selalunya apabila kita cakap kalau dalam perhubungan, dalam rumah tangga, sudah semestinya selalunya yang mengemudikan rumah tangga tersebut adalah lelaki. Jadi dia yang mencorakkan apa yang dia nak dalam rumah tangga tersebut. Jadi dia yang menentukan hala tuju ke mana dia nak bawa rumah tangga tersebut. Jadi selalunya datang harapan itu daripada lelaki lah, selalu kebanyakannya. Dia akan memberi keyakinan kepada pasangan, kita akan jadi macam ni, jangan risau, kita akan senang satu hari nanti, jangan risau, kita akan bahagia, kita akan ada itu, kita akan ada ini. Itu adalah sebagai seorang ketua keluarga untuk memastikan bahawa dalam rumah tangganya, isterinya ataupun pasangan mesti akan rasa safe, selamat, akan rasa orang kata kita ni ada protection, ada orang yang jaga kita, ada orang yang boleh memberi apa yang kita mahukan. Selalunya datang daripada lelaki itu atas konteks bahawa dia nak membawa rumah tangga tersebut ataupun dalam perhubungan tersebut kepada satu arah yang seperti mana yang dimahukan. Jadi sebab tu datang selalu orang kata selalu memberi harapan palsu ni lelaki lah. Tapi orang kata perempuan ni selalu dia nak jaya betul. Jadi macam mana tu? Sebab tu komunikasi tadi yang awal kan, apabila berkongsi tentang tips, tadi saya dengar tentang tips dalam rumah tangga, komunikasi is very important. Jadi kadang-kadang orang yang memberi harapan, dia sentiasa nak yang terbaik. Sudah semestinya. Dan yang menerima harapan juga sudah semestinya nak yang terbaik. Jadi kadang-kadang yang berlaku masalah ni, yang jadi harapan palsu ni, yang kita melabelkan harapan palsu. Sebenarnya harapan tu, harapan lah, mengharap. Mengharapkan sesuatu, mestilah nak mengharapkan yang baik. Tetapi apabila harapan itu tidak berlaku, dilabelkan sebagai harapan palsu. Sedangkan sepatutnya apabila dia tidak berlaku, mungkin apa sebab dia tidak berlaku. Jangan kita terus menghukum, kau ni janji je pandai tapi kau tak laksanakan. Mungkin belum masanya. Belum sampai lagi rezekinya. Jadi jangan terus kita meletakkan bahawa hang ni berjanji je. Melainkan 10 kali dah janji benda yang sama. Ulang lagi 20 kali benda yang sama. Tak boleh cakap ini baru sekali, orang perempuan kan nak semua betul. Sekali je tu cakap tak betul. Faham. Yelah, kadang-kadang kita punya expectation macam Datin cakap tadi kan. Expectation kita terlalu tinggi. Betul. Jadi itu yang membuatkan kita rasa harapan itu tidak betul. Betul. Sebab kadang-kadang apabila orang yang memberi harapan, tadi kan kita cakap orang yang memberi harapan ni sudah semestinya yang bagus. Dan yang menerima ni dia expect sangat tinggi. Dia expect, oh dapat macam ni. Contoh dia kata, wah kalau contohnya pasangan.
kita akan kaya satu hari nanti sayang. Contoh. Ni dialog drama ni. Lepas tu yang menerima harapan ni pula, wah, dia dah expect jauh dah. Orang perempuan kan suka berangan. Betul lah tu. Dia betul. Dia dah pergi jauh dah. Hayalan dia dah pergi jauh dah kan. Dia dah pergi, dia mengharapkan, oh dia ada itu, dia ada ini, dia ada sebagainya kan. Tapi proses untuk mencapai sesuatu perkara tersebut is not easy. Bukan sesuatu benda yang mudah. Harus melalui macam-macam proses. Mungkin jatuh, mungkin bangun, jatuh lagi, bangun lagi. Jadi kadang-kadang perempuan ni bila dia expect kat perempuan ni kalau boleh dia nak semua cepat. Dia tak nak lambat. Dia tak sabar. Betul. Jadi tiba-tiba expectation dia tak menjadi. Mulalah dia terus meletakkan satu hukuman dan dia telah meletakkan satu persepsi dalam mindset dia. Dia ni pandai cakap tu tapi tak buat, pandai cakap dia tak buat. Ataupun dalam 10 dijanjikan satu je jadi. Tapi yang satu tu yang 9 lagi tu terus dijadikan, ataupun 9 yang jadi satu tak jadi. Yang tak jadi tu je dia ambil. Itulah susah juga mindset kita tu penting. Betul tak? Betul. Itulah orang kata apa ni, kita buat baik banyak tapi kita tak pandang pun yang baik tu. Kita pandang yang salah tu sahaja. Yang itu je terus dia cakap dia ni pandai berjanji je. Padahal yang lain-lain selebih-selebihnya tu pernah dilunaskan janjinya tak pula diambil. Itulah pasalnya. Okey, jadi kita dah dah cakap mengenai banyak benda lah, kenapa, akibatnya dan bagaimana. Dan macam mana kita nak tanya kepada Datuk Iram, macam mana kita nak merawat kekecewaan itu. Dah bagi banyak harapan palsu ni. Kan? Macam mana kita nak merawat kekecewaan itu supaya kita boleh teruskan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Very good question. Soalan yang sangat bagus sebab kadang-kadang ni apabila kita nak mengharapkan sesuatu, janganlah kita mengharapkan terlalu tinggi. So of course kita nak yang terbaik untuk diri kita. Masa kan kita tak nak yang terbaik kan? So kita nak yang terbaik tetapi kita jangan meletakkan satu garis yang begitu tinggi sehingga bila tak tercapai yang sakitnya kita. Sebab bila kita sakit, luka dalam ni susah nak rawat. Betul. Luka luar senang je nak rawat. Tampal-tampal koyuk ke contoh dah boleh nampak, boleh baik. Tetapi kalau luka dalam sangat mengambil masa yang panjang. Jadi jangan meletakkan satu pengharapan yang tinggi. Kemudian just hidup ni kita, orang kata kalau kita ni faham bahawa rezeki ni Allah yang tentukan banyak macam mana setiap rezeki kita. Jadi kita jangan mengiri hati pada orang lain. Jangan terlalu banyak melihat apa orang lain ada, apa yang kita tak ada. Jadi mulalah sebab kita mengharap macam ni bila tak berlaku kita jadi kecewa. Jadi kita jangan meletakkan, paling penting adalah jangan meletakkan terlalu tinggi sangat harapan. Biasa saja. Of course kita nak. Tapi kita nak, jangan pula kita bila terjadi tak tercapai, jangan pula kecewa terlalu lama. So kita kena pandai rawat diri kita balik, tak apa. Mungkin bukan rezekinya. Kena sentiasa bermonolog dengan diri. Cakaplah dengan diri, tak apa. Kita tahu sebab kita nak yang terbaik dalam hidup, dia pun nak yang terbaik dalam hidup. Always positive thinking. Jaga pemikiran, jaga emosi kita. Jangan kita terlalu banyak melihat sangat kepada orang yang luar ni. Itu juga boleh menjadi salah satu faktor yang boleh membuatkan kita jadi kecewa. Jadi kita boleh membandingkan dengan orang lain. Mulalah kita terus menganggap bahawa ini semua janji palsu sebab orang lain tu ada macam ni, suami dia bagi tu, suami dia bagi ni, kenapa dia tak boleh bagi? So sangat bahaya bila berlaku benda macam ni. You just tengok pada diri kita, apa yang kita ada hari ni. Bersyukurlah. Berterima kasihlah. Betul. Bila Datuk Ira cakap macam tu kan, saya terfikirlah nak tanya macam mana sebenarnya harapan palsu ni kan boleh mempengaruhi emosi dan of course kita punya kesejahteraan. Betul. Memang betul tu, Mira. Sebab kalau nak ikutkan, dia sangat memberi kesan mendalam terhadap emosi. Kan tadi saya cakap, luka dalam itu lebih parah daripada luka luar. Sebab emosi kita ni yang boleh membawa kita menjadi orang yang lebih positif. Tapi kalau emosi kita sentiasa terganggu, emosi kita sentiasa berbelah bagi, akan membuatkan pemikiran kita bercelaru. Apabila pemikiran kita bercelaru, akan mendapatkan hasil ataupun perbuatan yang macam-macam. Itulah yang tadi tak ikhlas buat sesuatu, asyik nak marah sebab kita tadi mempunyai luka dalam. Jadi memberi kesan yang sangat mendalam terhadap individu yang mana untuk melangsungkan kesejahteraan hidupnya harus menjaga emosinya. Sebab benda ni kan tadi harapannya adalah benda yang tak nampak. Betul. Dia melibatkan dengan perasaan, dengan feeling. Jadi jagalah feeling kita baik-baik.
Ya, itu betul. dia. Apa-apa pun datang daripada diri kita sendiri dan untuk merawatnya pun daripada diri kita sendiri juga. Pandai. Ya, itulah dia konteks yang kita dapat pada hari ini. Betul tu. Kita sebenarnya banyak nak tanya dekat Datin Ira kan, tapi masa mencuburi kita lah Datin. Ya ke habis ke? Dah habis dah ada hujung segmen dari Datin. Maksudnya Datin kena datang lagi. Allah Alhamdulillah. Kita nak ucapkan terima kasih juga kepada Datin sudi datang pada hari ini. Mungkin esok-esoknya kita ada topik yang lebih menarik. Kita nak bincangkan dengan Datin. Betul, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih juga. So, pesanan Boleh. So, pesanan saya kepada mereka yang sedang menonton ni, janganlah terlalu mengharapkan sesuatu yang tak berapa pasti. Jangan mengharapkan sesuatu yang terlalu tinggi. Just kadang-kadang kita harus mengikut pada situasi dan keadaan. Yang paling penting, kita harus sentiasa positif dan rasa bersyukur, berterima kasih dengan diri. Ya, betul tu. Dengar tu. Semua penonton, ambil lah konteks pada hari ini ya. Betul tu. Benda tu boleh dijadikan satu kunci. Macam mana kita nak buat kita punya rumah tangga sejahtera. Jangan tengok orang, jaga emosi dan jangan letak expectation yang terlalu tinggi. Kita nak ucapkan terima kasih banyak Datin Ira atas segala kunci rumah tangga bahagia. InsyaAllah jumpa lagi. InsyaAllah, amin. Baiklah, untuk segmen selepas ini kita ada anak Palestin yang akan bersama dengan kita. Jadi kepada anda semua, kalau nak tahu keadaan dan bagaimana pengalaman dia sendiri, jadi anda boleh stay tune dan bersama dengan kami selepas ini. Ya, kita akan berehat sebentar dan kembali lagi selepas ini. Kembali lagi bersama kami dalam program Bual Bicara Hawa Inspirasi Wanita. Masa ini wanita luar biasa. Jadi seperti yang kita tahu sejak 7 Oktober yang lepas kita di media sosial sentiasa melihat peperangan antara Palestin dan Israel dan pada hari ini kita bawakan seorang anak Palestin yang mempunyai family di Gaza dan merasai sendiri kehilangan ahli keluarga. Ya, betul tu. Jadi hari ini kita bawakan Yusuf, anak Palestin, bagi membincangkan topik tentang duka lara seorang anak Gaza dalam segmen Prihatin Palestin. Baiklah, sebelum kita terus bertanya soalan, sedikit info mengenai Yusuf. Yusuf telah berhijrah ke Malaysia sejak 9 tahun yang lepas, iaitu daripada 2015 dan beliau merupakan pelajar UIA dalam jurusan farmasi. Jadi kita bawakan terus Yusuf ke studio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Sihat? Apa khabar? Baik, alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Jadi kita berbesar hati ada anak Gaza di dalam kita punya segmen pada hari ini. Jadi mungkin kita nak tahulah kenapa dalam banyak-banyak negara, kenapa Yusuf memilih Malaysia untuk berhijrah? Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf datang ke sini sebab negara Islam dan negara yang selalu support Palestin. Sebab waktu Yusuf di Palestin 9 tahun lepas, tahun 14 ada war di Palestin. Masa itu war tak berhenti 57 hari. Waktu itu Yusuf di Gaza. Satu lagi saya nampak masa Israel yang laknatullah bom masjid di Gaza. Saya selalu tengok Malaysia yang buat baru negara Islam selalu support Palestin Gaza. So Yusuf rasa macam comfortable nak datang sini. Alhamdulillah, Yusuf duduk sini. Alhamdulillah. Okey, orang Melayu pun baik dengan saya. Saya sini datang untuk cari ilmu dan cari rezeki juga. Alhamdulillah. Tapi Yusuf nak continue belajar masa tu tapi tak jadi sebab di Malaysia sini Yusuf seorang. Satu lagi Yusuf kerja untuk tolong family saya dekat sana. Saya tak boleh continue belajar. So I berhenti and I continue kerja je untuk tolong family saya dekat sana. Oh, okey. Jadi sekarang Yusuf buat bisnes ke macam mana? Macam-macam. Macam-macam. Anything. Mana-mana ada rezeki, I pergi je. Alhamdulillah. Kita doakan semoga dipermudahkanlah urusan you untuk membantu family di Gaza. Jadi sedikit soalanlah untuk you. Macam mana you bila dah tinggal dekat Malaysia, macam mana you menyesuaikan diri?
Saya datang, macam mana saya datang Malaysia? Saya datang Malaysia daripada Bodar Rafah, daripada Mesir, Egypt. Waktu tu pun tak senang. Waktu tu kalau satu orang nak keluar pun kena bayar duit untuk army yang dekat Bodar Rafah, army Egypt. Masa tu Yusof bayar $2,000 dalam RM9,000 masa tu. Saya bayar untuk panggil nama saya aja. Saya naik bas terus dalam 9 jam saya duduk dalam bas sampai dekat Cairo Airport. Lepas tu saya datang sini. Alhamdulillah. 9 jam ya, sangat lama. Ya, 9 jam bas berhenti satu kali je. Bas berhenti setengah jam untuk orang masuk Tandazia satu kali. Oh, wow. Okey. Masa perjalanan untuk datang ke Malaysia tu, adakah Yusof sendiri ataupun bersama dengan kawan-kawan atau bawa sekali ahli keluarga datang ke sini? Bukan Yusof seorang je. Yusof seorang sahaja. Seorang. Saya muda lagi masa tu, saya umur 18-19 tahun macam tu. Oh, muda lagi. Okey, jadi mungkin boleh ceritakan sedikit mengenai family di Gaza. You ada berapa orang family? Macam mana keadaan? Family I semua total 14. 7 adik perempuan dengan 5 lelaki. Okey. Tapi situasi sekarang, Allahu a'lam, saya tak tahu. Itu orang meninggal syahid kita. Satu lagi, saya last contact debat daripada itu orang 10 hari lepas. Saya debat contact. Waktu itu orang bagi saya tahu, abang ipar saya, dia meninggal syahid. Masa dia cari air, dia bawa botol, dia nak isi air, nak minum. Lepas tu yang laknatullah, bom dia, bunuh dia, dia meninggal syahid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Family I pun semua dekat jalan 20 orang. Alhamdulillah, rumah saya pun dah hancur. Alhamdulillah. Rumah you pun dah tak ada lah sekarang ni. Family I dekat jalan waktu sekarang. Jadi sekarang ni memang tak boleh ada kontak langsung dengan mereka. Memang waktu sekarang tak ada signal, tak ada internet, tak ada wifi, tak ada dekat sana. Api pun tak ada, makanan tak ada. So, I tak boleh kontak. Orang pun yang dekat sana waktu sekarang tak boleh keluar daripada rumah. Kalau keluar daripada rumah, army yang laknatullah terus shot. Ada sniper, boleh bunuh orang yang keluar rumah. Astaghfirullahaladzim. Okey. Memang kita rasa pun sangat-sangat takutlah. Ya, betul. Dan sangat bersedih, turut sama berduka cita. Jadi mungkin Yusof boleh ceritakanlah sedikit perasaan tentang apa yang terjadi di Palestin sekarang. Semoga semua penonton Hawa pun boleh turut merasai apa yang you rasa. Situasi sekarang dekat sana. Dekat sana. Saya punya perasaan, sorry. Saya punya perasaan sedih. Macam mana you nak rasa kalau family you tidur dekat jalan? Macam mana you rasa kalau macam adik saya, kita 30 hari lebih juga, kita tak jumpa badan dia pun. Dia, wallahu alam, badan dia dah hancur, kita tak jumpa dia, kita tak dapat tengok muka dia pun. Macam mana kalau Israel yang laknatullah bom rumah you, lepas tu you tengok negara you, tak ada siapa pun, tak ada satu negara lain dalam umat Islam ini tolong mujahidin yang di Gaza. Macam mana you nak rasa? You nampak budak dekat negara you hancur, dah potong tangan, dah potong kaki, dah potong kepala, tapi tak ada umat Islam diam sampai waktu sekarang. Semua tengok je, semua melihat je. Kita akan cakap hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Betul? Jadi kita pun dah mendengar kata-kata. Saya rasa kalau kita yang berada di tempat Yusof pun. Okey, tak apa. Kita harap kita sebagai umat Islam dan juga orang Malaysia hanya boleh berdoa dan juga membantu apa yang patut. Kalau kita nak pergi ke sana pun dengan keadaan yang sangat-sangat membahayakan pun merisaukan kita jugalah, dan kita jadi apa yang kita boleh bantu, kita berdoa, betul tak? Betul. Kalau kita mampu beri sumbangan, kita beri sumbangan. Betul. Dan kalau kita tak ada duit, kita boikot apa yang kita boleh. Boleh doa. Ya. Betul. Sebab doa itu adalah senjata umat Islam, ya. Jadi kita kena lakukan apa yang boleh kita mampu lakukan.
Yes, jadi mungkin sebentar lagi kita akan berborak lagi banyak bersama dengan Yusof, tapi kita nak berehat sebentar dan kita akan kembali lagi selepas ini. Kembali lagi bersama kami dalam program Berbicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Dan dalam segmen ini kita masih lagi bersama dengan Yusof, anak Palestin, rakyat Palestin, bagi membincangkan tentang duka lara seorang anak Gaza. Ya, betul tu. Jadi kita nak tanyakan terus kepada Yusof. Walaupun Yusof dah lama di Malaysia kan, mungkin ada perasaan yang membuatkan Yusof terfikir dan juga berniat untuk pulang ke Palestin walaupun pelbagai yang telah terjadi. Ada tak rasa untuk pulang ke sana? Memang ada, insyaAllah saya akan dalam minggu ni, insyaAllah saya balik Gaza. Oh. InsyaAllah, tapi sampai sekarang saya tunggu daripada Presiden Anwar Ibrahim. Dia tolong saya nak dapat satu surat je untuk saya masuk. Daripada Bodar Rafah saya nak masuk Gaza. Satu lagi saya insyaAllah akan jadi wartawan daripada sana untuk semua umat Islam yang dalam dunia ni yang sampai sekarang diam tengok budak hancur. Tak boleh bos, tak boleh apa-apa. Mungkin kalau Yusof jadi wartawan dekat sana, orang boleh bangun sikit, boleh buka mata sikit. Abah Yusof akan record daripada sana. Nak semua rakyat Malaysia dan Indonesia dan semua negara Islam tengok macam mana situasi dekat sana. Sebab sekarang Israel yang laknatullah bunuh ramai kawan Yusof yang wartawan yang dekat sana juga. Mereka pun terkorban di sana, betul? Yep. Jadi sebelum ni Yusof ada berkata yang Yusof membesar di Gaza, betul tak? Dari sampai umur you 18 tahun. Jadi mungkin boleh kongsikan pengalaman pahit getih ketika berada di sana, sebab perperangan ni bukan sahaja baru berlaku, betul tak? Ya, memang dekat sana kita orang hidup nice life tapi tak senang. Dekat Gaza, kalau orang tinggal dekat Gaza macam kita dalam penjara. Kita orang dah habis master, diploma, PhD juga. Tak senang dapat kerja, tak senang langsung. Kalau nak pergi mana-mana dapat kerja, tak ada kerja. Orang yang dah habis baccalaureus, anything, semua lepas dah habis belajar, I nampak semua kawan saya jual ice cream. Sebab Israel tutup dari depan. Sebelah kiri, Mesir, tutup. Belakang, laut. Orang nak pergi mana? Orang tak boleh keluar. Kita orang tak senang keluar. You pun ada cerita dengan you tadi. Bila Yusof nak keluar, waktu tu, Yusof bayar $2,000. Untuk Yusof naik bas je. Panggil nama saya naik bas je sampai saya nak sampai dekat Rafah. Bodar Rafah. Daripada sana saya nak sampai Cairo Airport. Memang dekat sana tak senang. Tapi nak buat apa? Family I dekat sana. I tak jumpa itu orang dah 9 tahun sampai sekarang. Saya memang insyaAllah saya akan balik minggu ni. Kalau ada orang yang betul-betul boleh tolong Yusof. Yusof nak satu surat je. Yusof tak nak apa pun. Yusof nak satu surat saya boleh masuk daripada Bodar Rafah. Sebab semalam pun Yusof nampak ada perempuan Melayu. Dia kahwin, dia viral. Dia kahwin dengan satu lelaki orang Palestin. Dia masuk Gaza, lepas tu dia keluar daripada Gaza. Senang je. Tapi Yusof, waktu sekarang saya minta lebih dari 1 minggu. Saya post video dekat social media saya, Yusof anak Palestin. Sampai sekarang tak ada jawab, tak ada orang tolong saya. Sampai sekarang, tapi Yusof yakin and insyaAllah ada orang, insyaAllah, Presiden Anwar Ibrahim, insyaAllah dia akan tolong saya masuk Gaza insyaAllah dalam minggu ni. InsyaAllah. Kita pun di sini kita doakan yang baik-baik juga untuk Yusof. Semoga dapat perjalanan itu mudah untuk pergi pulang ke sana dan menolong balik keluarga yang ada di sana lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi kita nak tanya juga pendapat Yusof. Bagaimana cara untuk seluruh dunia ini menunjukkan sokongan mereka terhadap Palestin itu sendiri? Apa yang mereka boleh lakukan? Banyak benda boleh buat.
macam boleh share dekat social media. Satu lagi, boleh support Palestin. Macam mana nak support Palestin? Jangan beli brand yang support Israel macam McDonald's, KFC. Banyak brand. Betul. Macam KitKat, biskut, macam Coca-Cola, macam Pepsi, macam Milo. Betul kan? Betul. Banyak benda boleh buat. I nampak, I pergi Starbucks, I lalu daripada sana hari ini, I nampak ramai orang beli. I lalu daripada McDonald's, ramai, full McDonald's. Sekarang semua negara Arab yang tak boleh join dengan kita orang, tapi orang yang biasa dekat sana, semua tak masuk McDonald's. Semua negara Arab, orang yang biasa, Presiden Arab memang tak baik sebab semua takut join dengan Mujahidin Gaza. Tapi waktu sekarang, semua orang yang biasa yang dalam negara Arab, semua tak beli brand yang support Israel. Tapi dekat sini, I nampak ramai orang dekat Magdi, orang macam biasa je. Macam benda ni bukan penting pun. Saya nak bagi orang tahu, orang yang beli benda ni memang support Israel. Walaupun supervisor dekat Malaysia sini orang Melayu, tapi siapa yang owner, yang top owner, siapa? Dia memang orang Israel yang laknatullah. Dia memang duit ini akan sampai untuk Israel, untuk bom budak Gaza dan bunuh budak kecil. Ant hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, betul. Jadi apa-apa yang kita mampu untuk buat, mampu untuk boikot, kita boikotlah. Sebab kalau yang anda boleh lihat di TV sekarang ni pun, bangunan-bangunan sudah tiada, Ash. Kebanyakannya sudah dibom. Anak-anak kecil yang tak mampu nak lawan, dibom juga. Betul. Orang yang tidak bersalah pun terpalit sekali. Walaupun mereka tak tahu apa-apa, tapi tiba-tiba mereka duduk di situ dan mereka harus menghadapi situasi itu berpanjangan. Jadi mungkin Yusof ada harapan ataupun hasrat yang terbuku di hati you yang you nak bagi tahu kepada penonton-penonton di Malaysia. Yep. Yusof nak orang yang diam sampai sekarang, dia buka mata dia sikit. Dia buka hati dia sikit. Dia support budak Gaza. Dekat Gaza waktu sekarang, orang meninggal syahid. Dekat dia punya tempat, dia jadi tulang dah 20 hari dekat jalan. Sampai ulat keluar daripada badan dia. Kenapa? Dekat Gaza, tak ada ambulans sampai waktu sekarang. Kenapa? Dekat Gaza, tak ada minyak. Sekarang Hospital Ashifa tutup. Sebab apa? Semua budak Gaza yang kecil yang dalam Hospital Ashifa dah meninggal semalam. Dalam 200 budak kecil yang baru lahir meninggal. Sebab apa? Sebab tak ada minyak. Tak ada minyak. Itu orang nak pakai motor, elektrik motor. Betul. Tapi tak ada minyak. Macam mana nak? Hospital besar, macam mana nak pakai? Betul. Mana umat Islam? Semua umat Islam tak boleh hantar minyak. Please. Please. Saya minta tolong. Orang yang baik. Orang yang hati putih. Orang yang umat Islam. Semua negara dalam dunia ini. Seluruh negara, please support Palestin, support budak Gaza. Please, kalau boleh hantar minyak untuk orang pakai motor elektrik untuk hospital, just send. Kalau boleh hantar ambulans, just send. Saya nak umat Islam bangun, and kalau ada orang boleh stop this war, just stop this war, please. Ya, betul tu. Jadi pada zaman dulu pun orang rakyat Malaysia sentiasa memberikan bantuan dalam tak kisah dalam segi apa pun, pakaian, baju, makanan dan sebagainya. Kalau boleh lakukan dulu, sekarang pun kita war-warkan untuk anda semua untuk membantu sekarang. Betul. Jadi tadi Yusof ada berceritakan Yusof tak tahu keadaan keluarga di sana. Yep. Dan tak boleh nak kontak mereka dan sebagainya. Macam mana Yusof kekal kuat walaupun tak tahu keadaan mereka di sana? Yusof doa. Itulah saya nak balik Palestin minggu ni. InsyaAllah saya akan debat surat. Saya boleh masuk daripada Bodar Rafah. InsyaAllah Presiden Anwar Ibrahim, saya minta tolong daripada dia. Tolong saya nak satu surat je. Saya tak nak apa pun je. Saya nak satu surat, saya nak masuk Gaza. Saya nak jadi wartawan daripada sana. Dan saya nak tahu
family I meninggal kita. Itu orang 14 orang tidur di jalan. Sampai waktu sekarang dah 10 hari Yusuf dah kontak, dah dapat kontak. Saya call, normal call pun tak ada signal. Wifi sana tak ada, elektrik tak ada. Macam mana orang nak charge phone? Orang waktu sekarang semua tak boleh keluar rumah. Yang laknatullah Israel letak sniper dekat jalan. Kalau satu orang nak keluar rumah, Israel shoot him, bunuh dia. Sekarang perempuan yang mengandung di Gaza, dia beranak dalam rumah dia. Depan suami dia beranak. Kenapa? Sebab umat Islam diam sampai waktu sekarang. Please. Mesti ada marwah. Kita orang umat Islam. Kalau macam you tengok perempuan, dia beranak dalam rumah dia, you tak kesian dia. Sorry to say to you, you're not a human. You bukan insan, bukan human. Please. Orang yang boleh tolong Gaza, just help. Orang yang boleh stop this war, just stop. Orang yang boleh hantar ambulans, just send. Please. I minta tolong daripada semua umat Islam. Baiklah, kita doakan semoga Yusof dapat surat daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Betul. Semoga memudahkan perjalanan you untuk balik ke sana dan jadi wartawan. Dan insya-Allah sekiranya perkara itu berlaku, mungkin you boleh kongsikan social media agar kita dapat mengetahui info-info terkini daripada you. Insya-Allah. Satu lagi, kalau Yusof masuk Gaza, kalau Yusof jadi syahid, Yusof akan syafaat untuk 70 orang. InsyaAllah saya akan syafaat untuk Presiden Anwar Ibrahim. Dan orang yang nak tolong saya dapat surat, saya masuk Gaza. Saya akan syafaat sebab kita orang bersaudara. Allah kata, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita orang kena bersama-sama, insyaAllah. Kita akan cakap hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebab semua presiden negara Arab sampai waktu sekarang tak join dengan kita orang. Semua takut daripada Amerika. Orang Gaza, mujahidin Gaza waktu sekarang, bukan gaduh dengan orang Israel je. Ramai orang tak tahu. Gaduh dengan army Amerika, gaduh dengan army Itali. Banyak negara semua support Israel. Tapi umat Islam, tak ada satu negara join dengan mujahidin Gaza. Gaza kecil lagi kecil daripada Kuala Lumpur. Mujahidin pun bukan banyak sangat, tapi semua hafal Al-Quran. Semua hafal Al-Quran. Semua ikut Al-Quran. Allah, insya-Allah, Palestin insya-Allah will win. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin, insyaAllah. Jadi untuk di hujung-hujung segmen ni mungkin boleh kongsikan social media Yusof kepada semua penonton. InsyaAllah. Social media. Saya social media Ya, betul. Yusof Anak Palestin. Orang yang tak kenal, YOUSUF Anak Palestin. Yusof Anak Palestin. Boleh tengok Instagram saya. Dan saya punya TikTok. Terima kasih semua. Terima kasih semua rakyat Malaysia dan umat Islam seluruh negara. Terima kasih. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Yusof kerana datang pada Hawa pada hari ini. Kita ucapkan kepada Yusof, kita doakan juga supaya semua urusan Yusof dipermudahkan. Semoga yang baik-baik saja untuk Yusof dan juga keluarga di sana.